سبحانك لا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Ustaz lambat sikit malam ni kita tak cakap apa Kak Syeda, Ustaz? Dia tak cakap apa, dia kata macam biasalah kot kan, kita tunggu tu kan. Adik tu lambat kot. Kita apalah, kita tunggu je lah. Saat Ustaz masuk tu kelas je. So sekarang ni, hari ni kita tajuk ke tayamum Tajuk yang hari tu sebab tak habis, Ustaz baca sikit je itu. Sebab perjalanan kan. Okey. Ustaz dah masuk dah, Umi Mawar. Sekejap, nak pergi FB live dulu kejap ya, Ustaz. Sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kak Liza dah buka majlis dah. Ustaz boleh teruskanlah. Itu kita bab tayamum, pergelangan atau siku, bukan surat 71 kan, tapi Ustaz kita baru baca separuh lah. Dekat surat 72. Salah satu sambung sikit yang bolehkah Ustaz terangkan cara bertayamum yang betul? Sampai situlah kita kena mula balik. Buka nama sekejap. Okey. Bukan surat 72, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. InsyaAllah kita masuk tajuk yang seterusnya pada malam ini, perbincangan oleh guru kita, Fadilatul Syekh Dr. Umar Muhammad Noor hafizahullah ta'ala, melalui kitab dia iaitu Fiqhul Hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu bid'ah. Baik, banyak dah sebenarnya tajuk-tajuk yang kita lalui, tajuk-tajuk yang menarik sebenarnya. Yang kalau tanya banyak tak ingat lah. Cumanya walaupun kita tak ingat secara detail, tapi paling tidaklah memori benda-benda yang kita bincang, pasal cicak lah, pasal apa. Adik, bila kita nak refer nanti kita tahu ucap. Balik sampai rumah saya rujuk buku yang saya belajar. Paling tidak. Paling tidak. Berbanding dengan orang yang dia dengar kuliah biasa di TV ke radio IKIM ke apa semua, akhirnya benda tu dia ingat, tapi bila dia nak cari tu dia tak tahu dia nak cari kat mana. Itu satu-satu kita punya kebaikan, kita belajar melalui cara membaca dan ada rujukan. Kalau kaedah pondok lama ni dia panggil berkitab lah, bertalaqi berkitab. Kita tak naklah nampak weightage dia sebegitu lalu, maka kita bagi nama, apa nama kuliah kita ni? Kuliah bedah buku. Begitu.
Poster punya pun dah makin cantik bukan main. Gambar 10 tahun dulu tu, nipis kata. Tengok sekarang terkejut orang tu. Itu satu. Tu tukar gambar baru lah Ustaz. Boleh. Yang keduanya, nama tu dia bukan Muhammad Zahiruddin, Ahmad Zahiruddin. Muhammad Zabidi. Oh. Jadi kalau tak nak guna Ahmad Zahiruddin, guna nama pena saya Zahiruddin Zabidi. Oh. Okay. Tak ada isu pun. Cuma editor ni dia sensitif lah sikit. Tadi saya cuba nak edit, tak jadi. Kak Lina kata perkembangan yang baik. Cik Fidah yang editkan tu. Cik Rafidah Siddiq. Dia yang Tak ada buat isu. tu. Tak ada isu, tak ada apa pun. Yang Tak penting apa, gambar tu. nanti kami suruh dia edit. Din, selalu kita memang Ustaz dah pesan kita post yang nama tu Zahiruddin kan, Zabidi saja kan, sebab nama pena Ustaz kan. Zahiruddin Tak Zabidi. Tak apa kita minta Cik Fidah Tak ada editkan isu. semua dia. Boleh Ustaz, tak apa, tak masalah. Apa Dia okey je. namanya, yang penting gambar tu nampak nipis. Itu paling penting. Cuma takut orang terkejut lah. Ini Fata Morgana ni. Di luar je lain ni. Ustaz dah bagi gambar baru lah Ustaz, senang cerita kan. Hai. Photoshop Ustaz, Photoshop. Jangan agak apa? Photoshop. Okey, baik. Itu gambar ni kadang-kadang, yalah, kan pergi ceramah mana-mana roboh gambar besar-besar kan. Dah Ustaz sampai ya ke Ustaz ni? Apa tak iyanya gambar yang awak ambil tu gambar 15 tahun dulu. Pamalah lain. Aduh. Itu ni jugalah. Baik. Kita masuklah dalam perbincangan kita ni. Kita ulang balik baca. Tak ada masalah supaya kita recap balik apa yang kita dah baca sebelum ni. Tayamum, pergelangan atau siku. Kita dah bincang tempoh hari. Dan sebahagian besar daripada kita, saya ingat dah maklum cara bertayamum ikut mazhab Syafi'i kita. Dua rukunnya saja. Dua rukun yang inilah anggota. Iaitu tangan dan muka. Dengan niat dan juga tertib lah. Baik. Soalannya berbunyi, saya keliru berkenaan dengan cara sapuan dalam tayamum. Apa yang saya pelajari semasa kecil dahulu, sapuan tayamum mesti mencapai siku. Itu macam mana? Tepuk. Rasulullah buat tepuk. Lepas tu, maka lagakan gitu untuk buangkan pasir-pasir tu. Kemudian letak di telapak belakang, tarik ke, pusing, habis ke depan. Kan? Kemudian kiri pula. Dan itulah yang berlaku juga, kita dah bincang pada minggu sudah, mengangkat adab besar ketika tidak ada air pun sama. Bukan berguling atas debu yang dibuat oleh salah seorang sahabat. Baik. Jadi soalan ini kata, tetapi ada sebuah hadis menyebutkan bahawa Nabi menyuruh mengusap hingga pergelangan sahaja. Mohon penjelasan Ustaz, adakah hadis ini sahih? Terima kasih juga kepada Kak Syida, Kak Liza dan beberapa orang lagi daripada grup kita ni yang join program hari Sabtu lepas. Wallahu alam, mencapai objektif tidak. Tapi matlamat kita memang nak khatam buku itulah secara umumnya. Dan sebahagian besar yang dibincangkan dalam tu semua kita dah maklum. Cuma memang saya buat buku tu sebab memang dok perasan tidak ada satu buku khusus yang fokus kepada sunnah-sunnah dalam solat. Yang banyaknya campur belaka. Rukun apa semua. Jadi banyaklah. Jadi banyak tu kadang-kadang selepas pandanglah banyak benda. Jadi yang ni, yang rukun-rukun apa semua kita tak bincang lah. Kita terus pergi pada sunnah-sunnah, kira yang memang nilai tambah. Nilai tambah. Tu. Alhamdulillah, respon pun menarik. Dan paling penting, semua yang dibuat itu ditonjolkan dalil-dalilnya. Walaupun kita hadkan hanya kepada mazhab Syafi'i, dan saya pun memang anjur kita ni secara umum, kita mestilah maksudnya berpegang pada mazhab setempat, mazhab Syafi'i. Cuma kita bersikap tidak mutlak. Dalam beberapa isu yang kita belajar ada ilmu, insya-Allah kita boleh praktiskan.
Cuma ada disiplinnya, tidak boleh sesuka hatilah. Angkat takbir mazhab ni, qiyam mazhab ni, tak boleh. Itu dia panggil tatabbu' rukhas. Itu dia panggil pick and choose, ikut suka hatilah, tak boleh. Sebab tu asasnya kena ada satu mazhab, tapi dalam masa yang sama jika ada keperluan untuk kita pinjam, untuk tukar, itu tak ada masalah. Kerana kita ada ilmu, kita ada maklumat tentang perkara tersebut, tidak ada masalah. Baik. Jadi berkaitan dengan tayamum tadi, soalannya jawapannya hadis yang menyebut sapuan tayamum hingga pergelangan memang sahih. Ada. Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa versi. Salah satunya riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdul Rahman bin Abza. Seorang lelaki, riwayatnya berbunyi, terjemahan, seorang lelaki mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, saya dalam keadaan junub tetapi tidak menemui air. Apa yang mesti saya lakukan? Ammar bin Yasir lalu berkata kepada Umar, ingatkah engkau apabila kita bermusafir dulu? Ya, dan kita bermusafir, kemudiannya dia telah berjunub, engkau meninggalkan solat, namun aku berguling di tanah lalu solat. Umar tinggal solat sebab memang tak boleh nak solat. Tapi Ammar bin Yasir berguling atas pasir dengan kias. Dia kias sendiri, dia kata, kalaulah berwuduk, mengangkat ada besar, tu maksudnya kena bersih seluruh badan, guna air, maka tayamum ganti kias kepada berwuduk adalah tayamum, maka kias kepada mengangkat ada besar, guling. Rolling in the sand. Kalau pantai tahan lagi, kena pasir. Tempat kita ni kotor tapi suci. Dia lain tu. Kotor pada mata kita tapi dia suci. Apatah lagi kalau debu pada pasir lagi bersih. Sebab tu dhab, kita panggil apa, biawak pasir tu, dhab tu boleh makan tu. Sebab nature dia bersih, makanan dia apa semua. Dhab belakang rumah kita, tengah-tengah longkang apa semua, jangan nak buat belah-belah rawang tu banyak tu, tengah-tengah jalan saya pergi. Keranya banyak, monyet apa semua kau satu tu. Saya di UIA ni kalau duduk minum pagi, biawak tu naik daripada sungai tu. Kita je ni geli meremang tu. Baik. Katanya lagi apa dia? Apabila aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ammar bin Yasir kata berbual dengan Umar ketika itu masih ada seorang lelaki datang tanya tentang hal tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, inna ma kana yakfika an tasna'a hakadha. Sebenarnya cukup bagimu hanya melakukan ini. Baginda lalu menepuk kedua-dua tangan ke tanah, lalu meniupkannya, tiup, kemudian mengusap muka dan kedua tapak tangannya. Muka dulu, muka ke mana? Itu. Dari bawah dari atas? Atas. Baik. Hadis ini Sahih Bukhari nombor 347 dan Sahih Muslim nombor 368. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis-hadis yang menyebutkan tata cara, kaifiat. Tata cara adalah kaifiat. Kadang-kadang kita mengaji fiqh tu bunyi kaifiat. Kaifiat ni maksudnya tata cara, step dia. Tayamum hadis yang menyebutkan tata cara tayamum tidak sahih melainkan dua hadis sahaja, iaitu hadis Ammar ini, kata guru kami ini, dan hadis Abu Jaham Ibnu Simmah. Tengok nota kaki tu, juga diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari nombor 337. Maksudnya semua hadis yang cerita pasal tayamum, dua ni saja sahih. Baik, hadis Abu Jaham diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dari arah sumur telaga lah.
Cuma telaga orang Arab ni dia lain sikit daripada telaga orang Melayu kita. Orang Melayu kita boleh sebut telaga confirm bentuk bulat dan ada timba. Kadang-kadang telaga orang Arab ni dia turun guna tangga. Dia besar gitu. Dia macam kolam macam kita hari ni kita tengok macam kolam lah, tapi dia turun ke bawah itu dan dia cebok air, pada dia naik balik. Dia ada tangga, dia luah. Dia macam satu kolam besar gitu ya. Dia kira telaga jugalah tu. Jadi katanya apa dia? Tiba-tiba seseorang mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam itu, akan tetapi terus mengusapkan tangannya ke sebuah tembok, lalu mengusapkan muka dan kedua-dua tangannya. Selepas itu baginda menjawab salam orang tersebut. Hadis Abu Jaham ini tidak menyebutkan siku. Ia hanya menyebutkan bahawa Nabi mengusap kedua-dua tangannya sahaja. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, selain kedua-dua hadis ini, maka sama ada maksudnya hadis-hadis yang lain sama ada lemah ataupun dipersisihkan marfu' ataupun mauquf, terhenti pada sahabat. Yang rajih ialah mauquf. Semuanya ada masalah lah kesimpulannya. Baik, bagaimana persapuan tayamum hingga siku sahih diriwayatkan daripada perbuatan Abdullah ibn Umar. Diperkuatkan lagi, ada sahabat lain tengok Abdullah ibn Umar bila bertayamum juga menyapu sampai ke siku. Jadi itu kuat lagi lah. Itu menyebabkan mazhab Syafi'i kita pun pegang sehingga ke siku. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau ialah seorang sahabat Nabi yang sangat teliti meniru setiap perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Al-Muwatta daripada Nafi', suatu hari beliau dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pulang dari Juruf. Apabila tiba di Mirbad, Abdullah turun dari kenderaannya lalu bertayamum. Beliau mengusap muka dan kedua-dua tangannya hingga ke siku lalu solat. Maksud tak ada air lah tu. Ini disebut dalam Al-Muwatta oleh Imam Malik bin Anas. Muwatta Imam Malik ni kita hadis lah. Tapi kita hadis yang lengkap yang terawal antaranya. Imam Syafi'i anak murid pada Imam Malik. Imam Syafi'i pernah buat statement, Muwatta Imam Malik ni adalah kitab tersahih selepas daripada Al-Quran. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i hidup terlebih dahulu daripada zaman Imam Bukhari. Selepas Imam Bukhari muncul dan Sahih Bukhari dia tu ada, maka ulama-ulama yang kemudian telah menganggap Sahih Bukhari itu sebagai kitab kedua tersahih selepas Quran. Itu jumhur, majoriti lah berpegang begitu. Sebab tu gelaran kepada Imam Bukhari adalah Amirul Mu'minin fil Hadis. Macam raja lah, macam Amirul Mu'minin fil Hadis. Sedangkan Imam Malik adalah salah seorang imam, dia panggil mujtahid mutlak lah, imam mazhab yang empat tu. A'immah al-arba'ah dia panggil. 4 imam mazhab yang paling besar. Of course lah, berbanding dengan Amirul Mu'minin fil Hadis dengan imam mazhab lebih besar. Imam mazhab ni dia bukan hadis saja, fiqh, usul fiqh semua sekali. Dan ini tidak bermaksud Imam Bukhari tidak reti dalam fiqh usul fiqh. Bahkan setengah ulama berpegang Imam Bukhari ni dia ada fiqh dia sendiri, dia ada mazhab dia sendiri sebenarnya. Cuma tidak popular. Sebabnya apa dia? Sebab dia tak karang kitab fiqh. Dia karang kitab hadis. Walaupun hadis dia tu sebenarnya fiqh lah. Sebabnya dia susun tu tengok bab utama, antara bab yang terawal adalah bab taharah. Jadi itu susunan fiqh kan. Tapi itu jadi perbincangan di kalangan kami ataupun orang yang mengaji dalam bidang dirasat Islamiyah ni. Itu antara perbincangan di kalangan kami lah dengan guru-guru dulu. Betul ke muhaddisin ni, ulama-ulama hadis tak reti fiqh? Sebab orang fiqh, orang syariat kata orang hadis ni tak reti. Ulama-ulama hadis tak reti fiqh. Betul ke? Sedangkan Imam Bukhari dia susun Sahih Bukhari itu hadis-hadis berdasarkan perbahasan fiqh. Jadi kalau dia tak erti hadis, cuma di sinilah uniknya.
Bila kita mendalami, rupanya setiap bidang ilmu ni ada kehebatannya tersendiri, ada fan dia panggil. Fan ni ada seninya yang tersendiri, yang cukup luar biasa. Yang cukup luar biasa. Imam Bukhari pada hakikatnya orang yang mengaji aliran hadis berpegang bahawa Imam Bukhari telah mencapai tahap mujtahid mutlak, bahkan ada mazhab sendiri, tapi ni tak popular. Sebab kalau diterima dia akan mendatangkan sedikit masalah. Terutamanya di negara kita ni lah, dia akan jadi masalah sikit. Dan Imam Bukhari sepanjang hidup di pulau, bahkan di halau, bahkan mati dalam buangan, ya. Dan dihalau dibuang tu oleh guru dia sendiri, yang ada sedikit cemburu kerana bila dia balik mengajar di negeri dia, di kampung dia tu, majlis dia mendapat sambutan yang lebih besar berbanding dengan bekas guru dia. Ini ujian untuk orang alim, ujian untuk para ulama. Kadang-kadang, sebab tu saya buat kesimpulan, saya kata seorang ayah yang hebat belum tentu boleh melahirkan anak yang lebih hebat daripada diri dia. Ini jelas, banyak dalam politik, dalam keilmuan, ramai ayah yang hebat, dia tidak, sebab dia tu terlalu hebat, dia tak mampu nak lahirkan anak yang lebih hebat, mandiri lebih pada diri dia. Hamka sebagai contoh, Tok Guru Nik Aziz sebagai contoh. Yang ada depan mata kita. Hatta Tun M sekalipun, anak-anak tak ada yang capai tahap dia, sebab dia dah level reach the sky, reach the orang lain tak boleh nak dia dah. Tetapi seorang guru biasa melahirkan murid yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Guru agama ke, guru dalam bidang sains, matematik ke, cikgu sekolah menengah tu gitu je lah. Pensyarah universiti macam tu, tapi anak murid dia mufti lah, itulah, inilah, jadi menteri lah, jadi businessman lah, korporat lah. Jadi seorang ayah, seorang ibu belum tentu boleh melahirkan anak yang lebih hebat daripada diri mereka, tetapi seorang guru bidang apa sekalipun biasa melahirkan anak murid yang lebih hebat. In fact, kejayaan dia melahirkan anak murid yang lebih hebat daripada diri dia itulah menandakan dia seorang guru yang hebat. Sebenarnya. Tapi kalau guna formula silat orang Melayu, 10 bunga, maka bila ajar anak murid kena sorok satu langkah tu lah. Sebab kalau ajar belakang lawan tok guru. Ni tak betul. Ini dia nak anak murid tu jadi taksub, taklid dengan dia sampai mati tu. Tu memang dok ada dan memang dipraktiskan. Kita tak nak begitu. Baik, kita tengok lagi di sini. Ustaz, boleh Ustaz terangkan cara bertayamu yang betul? Ini penting. Supaya kita semua dapat manfaat. Para fuqaha, bila sebut fuqaha, jamak kepada faqih, yakni ahli-ahli fiqh, ulama-ulama fiqh yakni. Berbeza pandangan berkenaan cara tayamum. Kebanyakan ulama mewajibkan sapuan hingga siku. Hujah mereka ayat Quran yang mengandungi perintah tayamum bersifat mutlak. Justru ia mesti dimaknakan dengan mengikut perintah wuduk yang disebutkan sebelumnya. Oleh sebab ayat wuduk memerintahkan basuhan hingga ke siku, maka ayat tayamum mesti dimaknakan seperti itu juga. Apalagi tayamum ialah pengganti wuduk. Justru pengganti mesti serupa dengan yang diganti. Ini ialah pandangan Imam Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Dalam Al-Muwatta, Malik ditanya tentang tata cara tayamum, kaifiyat tayamum. Beliau menjawab, rahimahumullah ta'ala, satu tepukan untuk mengusap muka, satu tepukan untuk mengusap tangan hingga siku. Lain-lain tepukan tu tak boleh guna debu yang sama. Satu tepuk, tiup-tiup ataupun goncang-goncang sikit bagi yang kasar-kasar tu keluar, tinggal debu-debu halus, sapu muka, kemudian tangan ke siku. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sebuah hadis sahih menyebutkan sapuan hingga siku.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Huwairith daripada Al-A'raj daripada Ibnu Simmah. Aku pernah berjumpa Nabi SAW yang sedang buang air kecil. Baginda lalu mengusap sebuah tembok, kemudian menyapu muka dan kedua-dua siku. Menurut beliau, hadis Ibnu Simmah menasakh hadis Ammar. Yang Ammar bin Yasir tadi, yang kita baca awal tadi. Hal ini demikian kerana hadis Ammar berlaku ketika tayamum pertama kali diperintahkan. Hadis Ibnu Simmah berlaku selepas kejadian tersebut. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Ikhtilaful Hadis, kami tidak mengamalkan hadis Ammar yang menetapkan basuhan tayamum hanya pada muka dan tapak tangan, kerana telah sahih daripada Nabi bahawa baginda SAW menyapu wajah dan kedua-dua tangannya hingga ke siku. Tambahan pula cara tayamum ini lebih sesuai dengan kandungan Al-Quran dan lebih tepat secara qiyas. Iaitu pengganti mesti sama dengan yang digantikan. Lebih tepat sebab kalau nak kata qiyas dengan ambil wuduk pun ianya lebih tepat dengan keadaan yang sampai ke siku tadi. Bagaimanapun sebahagian ulama memilih untuk berpegang kepada hadis Ammar. Sebab tu penting untuk para ulama hadis ni, dia akan tengok hadis ni berlaku masa bila. Hadis ni berlaku masa bila. Jadi yang kemudian biasanya akan menasahkan yang awal, akan menjadi pilihan. Yang akhir tu yang kemudian akan jadi yang dipilih sebagai tarjih yang sebelumnya. Baik, mereka ialah memilih untuk pegang hadis Ammar, iaitu sapu tangan saja. Mereka ialah para ulama daripada kalangan mazhab Hambali. Al-Asram bertanya kepada Imam Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, tayammum satu tepukan? Beliau menjawab, ya, satu tepukan untuk mengusap muka dan kedua-dua tapak tangan. Kan beza tadi? Yang hadis Ammar bin Yasir, satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan ke siku. Dan itu pegangan siapa dia? Syafi'i, Malik bin Anas dan juga Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih cenderung berpegang kepada hadis daripada hadis Ammar tadi. Hadis Ibnu Simmah tadi. Saya tertukar dua tu. Mazhab Hambali. Jadi mereka hanya berpegang pada tepuk sekali untuk basuh tangan, untuk sapu muka dan kedua tapak tangan sahaja, pergelangan tangan. Ibnu Rushd rahimahullah taala turut menyokong pandangan ini dalam Bidayatul Mujtahid. Ulama mazhab Maliki ini berpandangan bahawa kewajipan dalam tayammum hanya menyapu muka dan kedua-dua tapak tangan. Menurut beliau, hadis Ammar lebih sahih berbanding hadis lain. Juga hujah qiyas tidak boleh digunakan untuk membantah kandungan hadis. Demikianlah kesimpulan perbincangan ulama dalam perkara ini. Kedua-dua kumpulan memiliki hujah yang sangat kuat. Wallahu a'lam. Tapi kalau nak kira majoriti, 3 lawan 1. Kuat 3 lah. Nah. Tapi dalam bab baca kunut subuh, Syafi'i berseorangan pula. Itulah jadi. Jadi kita secara orang awam kena ada satu. Secara umumnya kena ada satu mazhab. Kita mazhab Syafi'i lah. Nah, tetapi tidak terikat secara mutlak. Sampai tak boleh keluar ni. Sampai kalau keluar tu dah macam apa tu? Dah macam tak boleh buat apa lah. Tapi bila tanya betul kan mazhab Syafi'i ni, dia pun tak agak-agak nak jawab. Yalah, ya ke betul-betul tengok. Begitu keadaan. Baik. Okey, alhamdulillah kita habis dah tajuk bab tayammum. Jelaslah insya-Allah. Jadi kita cenderung kepada pandangan majoriti lah jumhur ulama, iaitu tayammum itu adalah muka dengan tangan ke siku 2 kali tepukan. 2 kali tepukan. Baik, menggunakan debu yang bersih.
Cuma mutakhir ni sampai ada orang jual debu macam bedak apa semua tu. Saya pun jadi macam saya fikir mereka adalah perbincangan mereka tu. Cuma dari sudut betul-betul pandangan fatwa tu lagu mana boleh ke tidak. Kena cek balik. Saya ingat Dr. Zubakri ada ulah lah kot, saya tak pernah tengok. Tapi kalau tengok tu mungkin menarik. Sebab memang tu ada orang jual debu tayamum. Banyak Ustaz orang jual yang kalau yang dekat kursus-kursus haji lah, kelas-kelas pengajian ni orang baru jual. Itulah saya tidak sebab kita tak ada maklumat, tak kaji secara khusus. Cuma asasnya tayamum ni Rasulullah pun ada satu hadis yang kita baca tadi, tepuk di dinding gitu. Ya, debu ni mana-mana pun ada. Maksudnya tak perlu ada debu khusus pun. Lepas tu kalau bedak kita tu kira debu ke tidak tu? Bedak yang kadang-kadang kita bawa bedak baby ke, bedak cucu ke semua. Nah, ni dinding kita. Mau sapu lah. Dia consider dia ada debu lah tu. Tapi sehingga bila kena ada material khas dia anggap sebagai debu tayamum, saya kena tak apalah, nanti saya tanya yang lebih arif lah lepas ni. Baru tu fikirlah macam tak kena. Yalah orang bisnes ni dia kreatif lah, dia nak bisnes itu saja. Nanti Ustaz share bila Ustaz dapat jawapan tu, sebabnya benda tu kan macam common kan kalau kita pergi outstation ke, pergi overseas ke apa kan. Nanti Ustaz kalau Ustaz dapat yang apa, kalau Ustaz tanya Ustaz punya guru-guru ke, jawapan kepada debu tayamum tu, dia valid ke tidak kalau kita gunakan. Selalunya kalau apa tempat Kak Syida pergi luar negara tak ada debu lah. Itulah sampai kita memudahkan. Tak memudahkan Ustaz kan. Kalau dah ada bekalan, apa nak cari tempat lain lagi kan. Itu benda yang pertama yang sepatutnya kita fikir, adakah tempat kita lagi tak ada debu nanti. Kalau untuk bertayamum tu, maksudnya kalau kata nak merentah ke padang pasir ke kan, semua padang pasir lagi banyak debu. Tapi kreatif lah orang kita ni dalam bab bisnes ni, dia kreatif tak apa lah. Cuma ada sudut insyaAllah saya cuba tanyalah yang lebih, mereka yang lebih valid tentang hal ni. Setakat mana yang mereka dah bincang, mereka dah perdebatkan dari sudut hukum, fatwa apa semua. Sebab debu ni we should be not have problem untuk dapatkan dust di mana-mana ni. Kan asasnya itu. Sampai kan orang bincang apa dia? Datuk Syekh Muzaffar naik ke USSR. Dia nak semayang lagu mana? Waktu mana dia nak ikut? Tu Jaki bincang lah dan keluarlah. Baguslah, kita tak tahu bila nak pergi musafir ke Angkasa Raya tu. Tapi dia bincang lah. Jadi antaranya dia kata, yang saya ingat lah, saat kita bincang dulu, waktu timing dia akan ikut tempat dia berlepas. Contoh hari itu dia berlepas pada Azerbaijan. Maka waktu solat dia akan ikut waktu solat Azerbaijan. Cara dia lagu mana? Dia akan ikat lah. Waktu nak solat, dia akan ikat. Dia tayamum lah. Tayamum tu dia buka baju dia apa semua tu, dia masuk tempat tu, dia tepuk dinding. Dia tepuk dinding space dia. Rasa dia tak bawa debu-debu yang kita nak jual apa semua. Dia consider tepuk tu. Dia sapu lebih kurang. Tayamum lah. Basuh muka. Muka ni. Kemudian tangan. Lepas tu dia ikat di dia. Kaabah kat mana tu? Bawah tu. Akan ada lagi. Dia pusing-pusing. Dia Allahuakbar. Solat pun tak boleh rokok, tak boleh apa lah. Sekadar isyarat je lah. Rokok sikit. Kiam. Gitu. Menarik lah. Jadi mana? Zaman Nabi mana nak bincang tu. Semayang di atas Angkasa Raya tu. Kiasnya pada solat di atas kapal laut lah. Sebagaimana yang kemudian digunakan hukum tersebut untuk solat dalam kapal terbang. Menarik. Saya baru duk fikir ni. Produk kreatif lah orang kita ni, kreatif. Nak berniaga untuk pasar dia kreatif. Macam-macam. Baik, kita masuk topik seterusnya. Ada perbincangan lagi tentang tayamum ni? Ustaz, dia punya tu sebenarnya adakah simbolik saja atau sebenarnya di penyucian tu bila kita bersuci dengan air, tak ada air,
gantikan debu? Adakah debu tu yang menyucikan ataupun sebenarnya perbuatan pergerakan kita sapu tangan tu? Maksudnya tak nampak pun debu kita tekap dekat dinding tu kan. Tak nampak pun dia merata ke atas tangan, atas muka. Itu simbolik saja ke atau macam mana Ustaz? Dalam syariat ada perkara yang dinamakan rukhsah, pelonggaran. Dan ia berlaku disebabkan ada qarinah, iaitu apa dia? Darurat. Dan untuk menampung, kalau bahasa umum kita, daripada tak ada langsung, ada syariat yang menampan apa kita kata yang menggantikan. Untuk kata tayamum sama level dengan berwuduk, tak boleh lah. Dia takkan sama secara kita kata hakikatnya itu. Tapi disebabkan tak ada air, tak boleh buat apa lah. So option yang ada adalah tayamum. Semata-mata untuk lapik syariat yang kurang tadi, rukhsah pelanggaran itu datang. Untuk memudahkan kita, kalau tidak, tak semayang. Itu yang Sayyidina Umar tak semayang tadi tu. Sebab dia berjunub tu. Itu yang Ammar bin Yasir berguling atas pasir. Maksudnya perasaan untuk nak ikut syariat. Macam-macam mana kita kena ikut syariat. Syarat untuk solat adalah ada wuduk lah, ni berhadas pula. Bukan berjunub. Dia panggil apa? Ada apa istilahnya? Ada wuduk ni. Berwuduk lah Ustaz. Berwuduk. Dan kita nak Ada kata wuduk. Suci daripada hadas kena ada wuduk. bersuci. Berada besar. Suci Jadi daripada besar. macam-macam mana pun syarat untuk sah solat adalah bersuci tadi tu. Nah, jadi benda yang sunat, berwuduk ni sunat. Tapi disebabkan tanpa dia, benda wajib tak boleh nak buat. Maka dia jadi wajib lah. Dia ada kaedah tu, kaedah fiqh yang bermaksud sesuatu benda yang sunat, tapi kerana tiada dia, benda wajib tak boleh buat, maka dia jatuh wajib lah. Dia tu jadi rukun. Wuduk ni asas sunat. Tapi bila kita nak solat, wajib ada wuduk. Wajib berwuduk. Maka disebabkan ada masalah, daruratnya air tak ada langsung, nak cover, nak bagi juga syariat tu ada. Maka alternatifnya adalah bertayamum guna debu. Kepatuhan kita kepada syarak. Dulu kan Ustaz, kan debu tu kena debu tanah. Betul lah tu. Debu tanah. Oh, pula. Ada ingat kan kita nak atas kapal terbang debu tanah apa? Dekat dinding kapal terbang tu. Dia consider Debu tu kan? sebenarnya kalau fikir betul ke ada debu ni, sudah tak ada lah debu. Dulu dia ingat kena debu tanah kot, kena kalau orang kawasan tanah pasir-pasir tanah liat ke apa tu ada. Kalau kat atas kapal terbang tu dia tekat dinding tu kan, kalau tengok permegara dia Orang kat dinding tu. tu orang duk jual tu Kak. Itulah yang kiahnya orang jual. Itulah dia yang kata dia orang jual debu tanah. Jadi debu tayamum tu punya kreatif. Sebab kita dah faham kata kena debu fizik. Maksudnya betul-betul ada zahir ni. Begitu. Yang dia jual tu bukan debu tanah, dia batu talcum nama dia. Nah, Dia putih. putih kan, dia macam kapur lah, kapur baru. Dia macam kapur. Pernah tengok? Dia orang bawa masa kursus jenazah kan, dia orang pakai tu. Ini Tu kreatif. Nak tayamum jenazah dia orang pakai Tapi ada fragrance, ada pewangi apa semua. Yang tu yang kasar tak proses, tak ada perfume apa semua tu, dia talcum tu. Batu kapur. Dia tulis dekat botol ni Ustaz, dia tulis tanah galian yang suci putih lah, yang tanah galian yang suci putih. Dia menambahkan keyakinan kita lah. Tapi debu yang di dalam flight ni nak cari debu ni payah.
Jadi syariat ini semata-mata bukan untuk memberatkan, tapi alternatif untuk kita katakan sebagai tadilah untuk mencukupkan syarat kita bersuci tadi. Jadi kalau kata pelambangan pun ia juga lah Kak Lina sebenarnya. Dia lebih pada akhirnya kita menunjukkan walaupun macam mana tak ada arah sekalipun, kami akan patuh pada syariat Allah Ta'ala. Sebab itulah bila solat tadi, tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, berbaring, tak mampu baring dengan mata saja. Maksudnya akhirnya bukanlah kata Allah perlu ke ibadah kita? Agak-agak Allah perlu ke ibadah kita? Tak perlu. Kita yang perlukan ibadah kita untuk diri kita. Itu dia punya, kalau dalam perbincangan maqasid dan seumpamanya, dia akan bincangkan. InsyaAllah dengan masa yang ada lagi ni, kita masuk dalam bab yang seterusnya, hukum menghadap kiblat. Ni menarik. Dulu-dulu perasan tak rumah kampung, tandasnya banyak di luar rumah. Terutamanya kawasan saya duduk Sarjana Utama ni, kalau nak ke Meru tu, ada kawasan orang Jawa di Jalan Pahit apa semua tu. Memang kita lalu tandas semua kat luar. Kata ni cari pasar belakang, nak berak malam apa semua lagi perut ni. Dan saya pernah baca satu kitab Jawi ke, ataupun kitab buku yang dikeluarkan oleh satu majlis agama. Ya. Pernah ada perbincangan di kalangan ulama-ulama Melayu kita Jawi ni, boleh ke tidak tandah ni tandah dengan surau ataupun masjid bersambung. Sampai satu masa dulu mereka bincang, tandah ni tak boleh bersambung bumbung tu dengan masjid surau. Sebab dikira tandah tu tempat najis, bila bersambung dengan masjid surau, maka dikira masjid surau tu juga termasuk daripada tempat yang dikira najis. Itu antara yang dibincangkan. Tapi setelah berkembang pengajian, banyak kita ulama-ulama kita pun mengaji dah moden apa semua, dia tidak sampai tahap tu. Yang dimaksudkan dengan tandah tu memang tempat berok yang kotor tu, tempat kecil berok lubang tu. Adapun kawasan keliling tu masih consider bukan tandah yang tempat yang kotor tu kalau dia bersih. Sebab tu ada orang pergi ke Jepun, dan siapa dia, bekas mufti Perlis, YB Juanda Jaya, YB Datuk Doktor, Datuk Mursyid Diraja Juanda Jaya ni. Sekarang ni orang Perak lah. Orang Sarawak. Dah jadi MP, dah jadi adun apa benda kat sana, tu menteri apa benda. Dia pernah cerita dia pergi ke Jepun. Siapa yang pernah pergi Jepun mungkin boleh clarify balik, tak ada surau tempat ibadah khusus untuk mana-mana agama pun. Ada setengah airport dia ada tempat ibadah untuk semua agama. Semayang situ, gereja situ. Itu satu hal pula, tak apalah. Ada airport yang memang tak ada apa-apa langsung. Jadi pilihannya adalah solat itu ataupun jadi Datuk Juanda Jaya masa tu dia kata masuk tandas ni punya cantik, tak bau apa, dengan wangi, dengan bersih apa semua. Tandas, keseluruhan tandas itu. Jadi dia pun ambil wuduk apa semua, solat tepi tu. Bukan dalam tandas yang ada lubang jamban tu. Apa yang ada? Tapi kita tak ada jamban ni keseluruhan tandas tu. Tiba-tiba hari ni tandas duduk dalam bilik mandi kita, dalam bilik tidur kita depan tu. Sebab dulu dia kata tandas ni memang tempat jin. Memang betul. Tempat jin bukan Islam duduk apa semua, betul lah. Lubang tandas tu, tempat najis tu. Tu. Tempat yang kotor tu situ. Adapun keliling dia, bila bersih, suci apa semua, air duk lalu sokmo, kita duk basuh sokmo, maka consider dia tempat yang suci bersih juga. Cuma dulu pemahaman ulama-ulama Melayu kita dulu dalam bab ni agak kita kata ketat lah. Saya malah nak sebut sempit, sensitif, agak ketat. Jadi dia sampai dia nisbah lagu mana? Kalau tandas tu bersambung. Maksudnya susu gajah dia tu bersambung dengan tandas jauh dah. Tandas di luar dah. Tapi dia punya atap tu bersambung. Maka dikira tak boleh dah. Sebab tu tandas dulu memang luar lah. Memang sebiji dia. Lepas tu nak pergi berok kecil, masalah belakang lah tu. Takutlah apalah.
Itu jadi isu. Jadi ini menarik. Jadi hukum tandas menghadap kiblat. Tapi orang tua-tua kita dulu ni memang bijaksana ya. Contoh rumah. Tangga menghadap kiblat belakang. Dia ejah dah. Bila buat rumah tu dia setting dah. Supaya nanti bila semayang ke apa semua, tak payah tanya dah kiblat di mana. Mesti tahu di mana tangga, di situlah kiblat. Ni seni pembuatan rumah Kelantan, rumah tradisional. Kelantan, Kedah, ni di Melaka. Dia ada falsafah tu. Kemudiannya apa? Sebab apa menghadap ni? Supaya kalau kenapa pintu kena luah? Supaya bila berlaku kematian, mudah jenazah nak keluar. Dia fikir dah tu. Kenapa ada dapur, dia panggil apa? Dapur kering, dapur basah ke dapur anak ke. Ada falsafah supaya nanti bila tetamu datang, pihak wanita ni tidak jelas nampak rumah kita sekarang apa dia beli 500,000 juta ni. Masuk-masuk tu dapur nampak. kan itu tidak convenient untuk isteri kita yang orang perempuan, untuk yang ada aurat. Tetamu ni bukan semua saudara mara kita. Jadi dulu dapur ada, dia ada dapur kecil, dapur anak. Maksudnya banyak strategi dia untuk cepat. Tu semua ada falsafah, semua ada dia punya kearifan, kebijaksanaan dan sebab musabab yang begitu sekali terikat dengan adat istiadat budaya dan kefahaman syariat Islam. Itu nenek moyang kita ni hebat. Dah. Bumbung, kenapa bumbung berapa lapis? Begitu begini. Adalah dia punya perkiraan ni. Sebab tu kubah masjid kubah masjid ini kalau ikut binaan asal orang Melayu Nusantara, tidak ada kubah bulat tu. Kubah bulat tu daripada India. Lepas tu mari-mari kita tukar dengan Guvara Sing punya tu, nyari-nyari nak masuk Ismaya. Dah pernah berlaku. Ada baguslah dia ni berkali kerja, bukanlah mak rempit, bawa motor lah kan, budak muda ni. Orang berhenti kalau nak semayang, ambil wuduk dekat masuk semayang orang lain. Masuk dalam sing punya ni lah. Dia kira apa? Sebab sama, kita confuse di Kampung Baru ada sebuah tu. Tengah-tengah betul-betul di pasar sayur dia tu lah kan, hampir sama dengan rumah yang betul Kak Liza. Boleh tukar tu, kena pening-pening sikit. Tadilah adik sahabat kita tu ada orang ambil gambar, dia berkali duduk semayang tu, pelik kenapa aku seorang duduk semayang. Baik, soalannya berbunyi, saya bercadang untuk mendirikan sebuah rumah kediaman saya dan keluarga. Saya sendiri yang meletakkan konsep dan reka untuk rumah tersebut. Saya ingin kepastian daripada Ustaz, betulkah ada sebuah hadis yang melarang membina tandas menghadap arah kiblat? Betul ke? Hadis-hadis tu? Apa jawapannya? Suara Ustaz tak dengar. Tak dengar? Ya, Ya, pergi mana suara tu? Ustaz menghadap ke sana tak dengar. Ya. Baik, jawapannya adalah tahniah. Saya ucapkan atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara ini. Semoga rumah ini menjadi tempat ibadat, tempat tinggal yang selesa untuk saudara sekeluarga, menjalankan ibadah dan perintah Allah SWT. Memang terdapat sebuah hadis yang melarang seseorang membuang air sambil menghadap kiblat. Tengok. Membina tandas menghadap kiblat. Dia ada dua, menghadap dengan membelakangi kiblat. Ini pun orang tua-tua kita dulu dia concern. Bila nak buat tandas tu dia kira selalu, jangan menghadap kiblat. Bila maksudnya untuk ini tidak kita secara ni sampai umur saya ni. Kalau nak ambil kiblat kena bucu 45 darjah. Lepas tu jadi kadang-kadang teralih ke kiri ke kanan, betul ke tidak tak tahu dah. Tapi orang tua dulu tidak, dia akan tepatkan dinding tu macam UIA. UIA memang bangunan dia semua dinding itu adalah menghadap kiblat. So kita nak semayang ambil wuduk terus tahu dah menghadap sini memang confirm kiblat. Dia pastikan tepat dia punya dinding tu. Jadi semua orang tahu kalau menghadap dinding ni adalah kiblat. Tak perlu dah ambil 45 darjah ke
apa nama 35 darjah ke nak betul, tak perlu dah. Sebelah taman saya ni Hilpak surau cantik, taman besar cantik apa semua. Entah macam mana masa buat toko lagu mana, jadi tak tahulah masing-masing menyalahkan masing-masing lah. Memang larilah dia cara dia buat tu, last sekali sekarang dia punya kapek tu kena buat. Tapi tengok balik jadi cantik pula, jadi macam seni pula. Dia jadi mengiring lah. Jadi masa dia build up bangunan tu, letak batu asas tu, memang dah tak betul kiraan apa nama kiblatnya itu. Jadi bila beli kapek, dia akan setting. Jadi RM1 lah. Tak sepatutnya majlis agama yang tetapkan. Tak tahulah jadi macam mana. Jadi itu. majlis agama kata kami dah tunjuk dah cara. Kontraktor kata kami tak dapat lagi. Sepatutnya dengan masjid kena ada guide daripada majlis agama. Dia dah dapat kan, tapi duk gaduh lah. Orang duk salah. Saya tak apa. Benda dah buat siap dah. Tak apalah, biar lagu tu. Tapi comel. Last kali saya tengok, okey juga lagu ni seni sikit. Dia kata, kalau orang tanya, jangan kata tu salah, kata memang kami sengaja. Supaya berbeza dengan orang lain. Kalau kata, itulah salah gitu-gini, maklum kat orang. Ini dah memang kami sengaja, supaya nampak lain daripada orang lain sikit. Tapi cantiklah surau ada kuliah juga situ. Baik, yang larangannya adalah menghadap kiblat. Gitu. Tapi nanti akan ada hadis di mana mengisyaratkan ada sahabat ni bila dia duduk atas, kan rumah orang Arab dulu, dia tak ada atap. Di atas dia tu dia boleh duduk, dia tidur malam semua. Jadi pernah ada salah seorang sahabat ni ada hadis perbincangan, kalau nak asli saya pernah dengar, bila dia naik atas tu dia nampak Rasulullah masuk tandas. Bila dia nampak Rasulullah masuk tandas, bagi kepala lah dia nampak rumah rendah kan dulu gitu. Jadi dia nampak Rasulullah tu bila buang air kecil air besar tu, dalam keadaan air duduk kepala ataupun ni, nampak Rasulullah macam menghadap kiblat. Jadi perbincangan ulama fiqh, lagu mana Rasulullah ni menghadap kiblat? Sedangkan baginda sendiri larang kita menghadap kiblat. Di sini macam ada pertembungan yang kemudian ulama-ulama bincang sebenarnya tidak bertembung. Yang kata mesti tidak menghadap kiblat jika buang air kecil tu di tempat yang awam terbuka, maksudnya kayak dulu, kayak bila musafir semua cari tempat-tempat tersorok sikit, buang air kecil. Kalau yang macam tu kena pastikan tidak menghadap kiblat. Tetapi bila dalam tandas khusus tertutup apa semua, dia jadi macam lain dah pula. Dia jadi macam sudah terangkat dah yang kata jangan menghadap kiblat tadi tu. Satu keadaan di mana orang yang kecil, mana kita nak tahu kiblat belah mana? Masuk tandas dalam mall apa semua, takkan kita nak keluar X mana kiblat ni? Tak ada, dah masuk-masuk je lah. Dah. Lama-lama sakit perut apa semua. Begitulah. Tidaklah. Tapi dulu-dulu ni bila duduk di dia tanah awam, dia tanah terbuka lah, masuk semak samun apa semua tu, maka bila diperhatikan, kena janganlah menghadap kiblat. Begitu. Baik, kita tengok. Ada ni dalam ini. Kita baca lagi. Memang terdapat sebuah hadis yang melarang seseorang membuang air sambil menghadap kiblat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilu qiblata bigha'itin wala baulin walakin syarriqu aw gharribu." Jika kamu mendatangi tempat membuang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan janganlah kamu pula membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur ataupun barat. Menyelisihilah. Jangan menghadap, jangan belakang. Abu Ayyub Al-Ansari ini berkata, apabila kami tiba di Syam, kami mendapati tandas-tandasnya telah dibina menghadap kiblat. Sudah. Maka kami membuang air dengan memiringkan tubuh. Punya nak ikut sunnah Rasulullah, masuk-masuk tandas, ejah juga. Jangan bagi menghadap kiblat. Ada. Lepas ni siapa rumah, dia punya tanah menghadap kiblat ni habis. Ejah lah weh. Dengar dulu perbincangan ni. Lalu kami beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Mukhalafatus sunnah.
tak dengar Rasulullah punya arahan. Rasulullah kata, bila pergi tinggi berak, jangan menghadap kiblat, jangan berbelakangi. Tiba-tiba bila pergi Syam, menghadap kiblat belakang. Sudah. Jadi ejah juga kira badan lagu mana supaya tidak menghadap kiblat. Hadis ni daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Tapi ada perbincangan menarik. Walau bagaimanapun para ulama berbeza pandangan dalam memahami larangan ini. Di sinilah bagusnya banyak mazhab. Dalam bab-bab furu' ni bukan bab usul, banyak mazhab ni sebenarnya memberikan kita pilihan yang terbaik dan sesuai bila keadaan memerlukan. Nah, Imam Abu Hanifah memahami larangan ini seperti zahirnya, literalnya. Maka beliau berpendapat haram menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang air, sama ada bagi tempat terbuka atau tempat tertutup. Sudah. Berapa banyak dosa kita selama ni kerana bab ni saja ni. Kalau pegang pandangan ni, berapa banyak dosa kita ni sepanjang hidup. Duk menghadap belakang kiblat dalam kita duk buang kecil air besar. Nah, pandangan ini dikuatkan oleh Abu Thawr daripada ulama Syafi'i. Ibnul Arabi, ni bukan Ibnu Arabi yang sufi falsafi wujudi batini itu. Ini Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama besar dalam mazhab Maliki. Daripada ulama Maliki dan Ibnu Hazmin Al-Andalusi daripada mazhab Zahiri, antara ulama semasa yang memilih pandangan ini ialah Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, ini ulama India. Imam Malik, Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari, dan kebanyakan ulama melihat larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang air hanya di tempat-tempat terbuka. Kalau di belah Kelantan ni, saya duduk Tumpak masa kecil. Tumpak ni sungai lah. Di sungai pantai. Nelayan. Jadi mereka berak kecil di mana? Mereka berak kecil secara terbuka. Malam biasanya. Mereka yang apa nama ni lah. Pergi ke atas titi jambatan tu, dia ada tinggung situ puak. Jadi kita tengok siapa dia. Memang itu. Memang ada tempat dia lah. Jadi jika tempat terbuka, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, Imam Bukhari kata, dan kebanyakan ulama melihat larangan terhadap menghadap dan membelakangi kiblat itu ketika membuang air hanya di tempat-tempat terbuka seperti padang pasir, sungai dan lain-lain. Nampak tak? Kalau di Nusantara ni kena tambah di bendang padi. Tempat-tempat, memang tempat dia, spot-spot dia lah tu. Nah, orang tua-tua dulu tu. Jika membuang air itu dilakukan di tempat-tempat tertutup seperti tandah dan lain-lain, maka hukumnya harus tidak ada isu. Sebab sudah tertutup. Yalah, macam saya sebut tadi, dah masuk tandah tertutup. Kita nak cek lagi, kiblat belah mana? Di mall apa semua tu. Kita keluarkan apps kita, mentang-mentang ada apps kan. Tengok kiblat belah mana. Tak payahlah begitu. Saya berpendapat, katanya lagi, Imam Ahmad pula berpendapat bahawa larangan menghadap kiblat tetap berlaku di tempat tertutup. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tetap berpegang pada zahir hadis. Hal ini demikian kerana hadis Ibnu Umar hanya menyebutkan bahawa Nabi SAW membelakangi kiblat. Beliau tidak menyebutkan baginda melakukannya sambil menghadap kiblat. Pegang literal betul. Saya berpendapat, kata guru kami hafizahullah taala, wa nafa'ana Allah bihi wa ulumihi ya rabbal alamin. Katanya saya berpendapat bahawa pandangan mazhab Syafi'i lebih praktikal lah, tengok istilah diguna. Dia tak kata lebih betul, lebih sahih, lebih tepat, lebih terbaik, orang lain tak pakai belakang. Itu menyebabkan gaduh lah nanti. Tapi dia guna istilah lebih praktikal. Nampak orang yang berhikmah dalam memilih kata itu. Dia kata lebih praktikal untuk diamalkan. Pandangan ini menerima dan mengamalkan semua hadis sahih yang berkaitan dengan perkara ini.
Selain itu, pandangan ini memberi kemudahan terutama bagi kebanyakan orang yang membeli rumah tanpa mempunyai kebebasan untuk menentukan reka bentuk dan letak tandas dia. Kita beli di rumah, tengok-tengok tandas memang duk menghadap kiblat. Lepas tu duk, Allah, macam mana ni? Renovate lah. Bukan main, banyak pitih tak apalah. Nah, walau bagaimanapun, bagi saudara yang ingin membina rumah sendiri dan memiliki kebebasan untuk menentukan reka bentuk rumah, maka sebaik-baiknya saya cadangkan, kata guru kami ini, saudara mengambil pandangan yang paling selamat, hindari daripada membuat tandas yang menghadap ataupun membelakangi kiblat. Hal ini menjadi sebuah kesempurnaan nikmat kerana anda boleh keluar daripada khilaf ulama. Kita pilih yang paling aslam, yang paling sejahtera, yang paling praktikal. Baik, katanya lagi, untuk kita berhabis sikit lagi ni. Bagaimana pula dengan tandas duduk, katanya. Saya pernah terbaca sebuah artikel yang menyatakan bahawa penggunaan tandas duduk menyalahi sunnah Nabi SAW. Yakni duduk ni, tandas tidak mencangkung, duduk macam rumah kita sekarang. Inilah duduk belakang. Jangan dah ada tandas cangkung ni. Oi, lengah betih tu, kerah keng betih tu. Nah, tapi orang tua-tua dulu, relax ya. Nah, saya pergi ke Maninjau, Danau Maninjau ya, Pak Hamka tu dengan jejak tarbiyah. Bila pergi tu tidak duduk rumah, kami tak duduk rumah macam apa homestay apa semua. Dia buat program duduk di rumah orang tua-tua di kampung. Macam program nak angkat lah 2-3 hari. Mereka ni lepas subuh tu makan nasi dah. Jam kita. Kita tertarik roti cadar dulu. Dia lepas subuh tu dia angkat nasi macam makan tengah hari. Dia hidang pada kita, Allah kita. Tak makan tak boleh lah. Dia makan. Satu. Yang keduanya, tandas dia lah. Dia tak ada tandas yang ada sistem piping macam kita yang ada salur tu. Even kita di kampung pun, kalau tandas tu dah ada dah sekarang ni. Walaupun kampung pun dah ada kerek khusus apa saluran dia, mereka tak ada. Mereka memang ada tempat. Dia bila bendang padi banyak ni, rumah-rumah mereka pun di bawah rumah tu kadang-kadang memang air. Dan mereka bela ikan. Jadi keluar sikit, dia buatlah tempat tutup sikit. Duduk situ lah, peluk-peluk situ. Lepas tu nampaklah ikan duk mari. Allah, jam gitu. Keadaannya di Maninjau ni, saat ini ni, macam kita balik ke Malaysia tahun 80-an, 70-an tempoh hari lah. Dia masih era itu dalam satu keadaan. Jadi, mengenangkan itu jadi Allah. Payahlah weh. Malam tu kalau kita bangun 2-3 pagi sakit perut, bawa telefon headset punya lampu pergi macam tengah-tengah bendang. Duduk mikir ni keluar benda-benda pelik sap gitu tu. Tak menggelupur gitu. Tapi itu memang saya ingatkan memang itu adalah salah satu option. Tak, memang itulah tempatnya. Kata sudah. Lambat weh nak balik. Tiru rasa nak balik selalu. Tapi pengalaman lah kita lama dah tinggal. Kita ni walaupun di kampung, di Kelantan apa semua, rumah teruk macam mana pun tak ada sana begitu kot rasanya. Pulau Ketam di mana? Pulau Ketam di Selangor kan? Hujung dekat dengan apa? Dekat dengan Kelang mana? Pelabuhan Kelang tu terus ada Dekat Pelabuhan Kelang, Ustaz. Ada ya? Mereka selesa ke? Mereka tak mampu ke mana? Selesa dia gitu memang tak kot. ada saluran tak ada. Dia memang terus, kalau kat sana ada satu klinik. Kat klinik tu memang segi toilet dia memang Aduh. bawah dia memang nampak lah air laut bawah tu, Ustaz. Ikan natural betul.
Dan ketam dah tunggu dah bawah tu. Aduh. Atau ketam tu dia nak mengai pula depan tu. Sap. Ngai pula tangkap. Buat masak. Ada. Tak apalah, tapi itu kuasa Allah. Kitaran hidup. Ya Allah Ta'ala ciptakan dengan begitu hebat. Baik, katanya lagi apa dia ni? Mencangkung punya cerita. Jawapannya, jika kita perhatikan hadis-hadis yang menceritakan cara Rasulullah SAW membuang air, memang kesemuanya menunjukkan bahawa baginda melakukannya sambil bertinggung. Yakni mencangkung lah. Salah satunya ialah ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku pernah memanjat ke atas rumah kami, lalu aku melihat Rasulullah SAW berada di atas dua batu bata sedang mengqada hajat sambil menghadap Baitul Maqdis. Ini yang saya sebut tadi. Bukan dia nak sekodeng Rasulullah, dia duduk atas tu nampak. Tapi dia nampak tu bukan nampak suruhan Rasulullah duduk berak tu. Nampak dalam keadaan separuh badan kepala saja menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Masjidil Haram atau pembelakanginya. Dalam keadaan berada di atas dua batu bata. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa baginda SAW melepaskan hajatnya sambil bercangkung. Tambahan pula, cara ini merupakan cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat pada ketika itu. Namun cara yang dilakukan oleh Nabi ini dalam ilmu usul fiqh termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan semula jadi. Yakni kalau Rasulullah tak jadi Nabi pun, itulah cara dia berak. Maka dia bukan sunnah kepada kita. Dia bukan sunnah tashri'iyah. Dia sunnah jibiliyah. Benda yang common. Yang kalau Rasulullah tak terima wahyu, Rasulullah tak jadi Nabi Rasul pun, itulah cara dia berak. Macam juga pakai jubah tu. Kalau Rasulullah tak jadi Nabi, tak jadi Rasul, tak terima wahyu, Rasulullah tetap pakai jubah, pakai sebab itu memang pakai yang common orang Arab. Jadi nak kata ada pahala khusus untuk benda tu, tidak ada. Cuma jika dibuat pakai serban jubah apa semua, sebab apa? Sebab untuk lebih ingat pada Nabi. Semoga ada pahala hubbun Nabi, pahala kasih ke Rasulullah itu. Itu kata para ulama. Artinya perbuatan itu dilakukan dalam kapasiti baginda sebagai seorang manusia biasa, bukan untuk dijelaskan hukum, bukan untuk menjelaskan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut majoriti ahli usul, perbuatan seperti ini hanya menunjukkan hukum harus, yakni mubah. Ia tidak boleh digunakan sebagai dalil sunat, apatah lagi wajib. Tengok bila dalil tak jelas, tak boleh pandai-pandai nak kata sunat. Benda sunat mesti ada dalil yang kita belajar dalam bengkel tempoh hari tu. Pasal sunnah solat. Setiap sunnah mesti ada dalil. Sebab tu saya susun Wabah Zuhaili bahasa kita tu, setiap satu tu angkat takbir begini, ada dalil dia. Duduk begini, ada dalil dia. Duduk berhenti begini, ada dalil dia. Tu. Sebab kita nak kata ni hukum sunat, memang confirm dapat pahala. Kalau tinggal rugi, maka ni dalil dia. Jadi kita pun bila buat tu, ni ada sungguh. Puas hati dia kata. Puas hati. Baik, katanya lagi, melainkan apabila perbuatan itu disokong oleh sabda Nabi yang menyuruh perbuatan tersebut atau melarang cara-cara yang lain. Jika terdapat sokongan dalil seperti ini, maka hukumnya boleh menjadi sunat ataupun wajib. Jadi, dalil itu penting. Jangan marah orang meminta dalil. Jangan marah. Kalau kita tak tahu dalil, katalah tak tahu. Nanti saya cek lah, saya mau. Ini dia marah pula. Ni apa ni? Nak belajar kau nak apa? Kamu nak ngajar tu, pandai-pandai lah. Kenalah. Bersedia. Nah, untuk perbahasan lengkap tentang perkara ini, sila rujuk kitab Af'alur Rasul wa Dalalatuha 'ala al-Ahkam Syar'iyyah karya Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Buku setebal 2 jilid ini mengkaji pelbagai dimensi hukum yang lahir daripada perbuatan-perbuatan Nabi SAW, khususnya perbuatan dia sebagai seorang manusia yang tidak ada syariat khusus dia. Makan apa semua itu. Tapi dalam bab makan ada yang Rasulullah suruh. Samillah. Itu jadi sunat lah. Sunnah yang sunat. Bila Rasulullah suruh, apa dia? Samillah khuz bi yaminik. Makan dengan tangan kanan. Ni kiri ni. Kanan. Maka apa nama dia jadi sunnah lah, yang sunat hukumnya.
Nampak tak? Baik, kesimpulannya Islam memberi kebebasan untuk melakukan cara yang lebih selesa bagi kita untuk membuang air. Sama ada membuang sambil duduk di atas mangkuk tandas ataupun sambil bertinggung ataupun nak duduk canggung atas tandas duduk pun duduk gila. Ada orang dia buat begitu. Pecah tandas tu masa dak asrama dulu Budak-budak nakal ni. Dia pergi duduk atas mangkuk tandas tu. Pecah kau tu. Dia berat. Kedua-duanya dihukumkan harus. Saudara dibenarkan untuk memilih mana satu yang lebih sesuai untuk reka bentuk rumah saudara. Wallahu a'lam. Cuma sebagai penutup malam ni, saya nak sentuh sikitnya. Pernah tersebar satu video yang didakwa oleh Habib Indonesia lah, yang dikatakan Habib-Habib juga. Dia tunjuk cara Rasulullah kencing ni, dia buat satu kedudukan. Saya bukan nak tunjuk ni. Dia duduk dalam keadaan macam kita lutut sebelah tinggi, lepas tu yang sebelah ni ke bawah. Macam mana? Dia jadi gitulah. Gitu. Jadi kedudukannya adalah merendahkan belah kiri, yang belah kanan tu dia naik kepala lutut. Tunjuk payah ni. Tapi ada video tu. Kemudian dia kata, inilah cara Rasulullah berok kencing. Dia mendakwa begitu. Kedudukan itu tak ada masalah. Nak duduk lagu mana boleh bating pun tak ada masalah. Tapi bila dia dakwa inilah cara Rasulullah kencing, mana sumber kamu? Mana hadis kamu? Dan ternyata tidak ada. Tapi dia dakwa dan dia tunjuk secara praktikal soalannya itulah cara Rasulullah kencing, duduknya itu, dan dianggap sebagai sunnah. Dia berani kata sunnah. Yang ni yang kita kata tidak berdisiplin dan agak berbahaya lah. Takut dikhawatiri memandai-mandai lah, mencipta dan seumpamanya. Macam bila Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengesyorkan lelaki lah khususnya ataupun wanita pun bila kencing berdaham 3 kali. Kalau untuk lelaki tu diminta untuk luruk dulu supaya bila kencing tu lawa betul-betul. Dan betul tuan-tuan, bila kita praktiskan begitu, kita punya kencing memang lebih, bila kita kencing tu memang rasa lebih keluar habis lah, selesa. Tapi jika kata ianya adalah sunnah Rasulullah, wrong. Sebab tidak ada hadis mana-mana pun Rasulullah duduk kencing begitu, tidak ada. Ia adalah saranan daripada Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali seorang ulama yang juga seorang doktor perubatan sebenarnya, dan dia ada kepandaian-kepandaian macam orang tua-tua kita lah. Yang ada pandatu, pandani, kalau nak comel begini, kalau nak panjang muka begini, macam-macam lah. Dan Imam Ghazali bagi syur. Sebab mazhab Syafi'i sangat ikti dan sangat ihtiyat, hati-hati dalam bab taharah, kesucian. Jadi nak bagi betul-betul suci. Supaya lepas kencing tu, tiba-tiba rasa, ada keluar lagi lah. Tak ada itu. Jadi, disyorkan bila kencing tu, betul-betul keluar belakang. Maka lepas kencing tu, disuruh berdaham 3 kali, lelaki wanita. Dan ternyata saya sendiri bila praktis, memang betul lah. Bila kita lepas kencing tu, ataupun tengah duduk di tandas-tandas awam, tiba-tiba ada orang mari. Tandas tu tidak ada kunci. Kuat sikit. Nak bagi tahu ada orang ni. Dah seumpamanya. Begitu. Okey. Begitulah juga. Nak habis dah Kak Rahaya ni masih. Okey. Salam. Okeylah, kita pun lewat sangat. Semangat pula lebih waktu dah. Sudah setengah. Kita habis itu insya-Allah pada bulan depan, minggu depan. Lebih 15 minit Ustaz, tak apa. Ustaz semangat, kami dengar je. Jadi alhamdulillah, jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semua. Terima kasih ada kita. Ya, sama-sama Kak Ayah.
Itulah kan macam Lina cakap tu tadi kan. Jangan dakwa sesuatu tu daripada Nabi. Kalau tak ada apa, tak ada sumber daripada yang sahih kan, daripada dalil je. Tapi bila Tak ada dalil, tak ada sumber dia, sumber yang sahih. tapi kalau tak dalil, selalu benda tu sensitif kan. Susah nak cakap lah kita ni kan. Macam isu nanti. Itulah. Kacau macam-macam lah nanti kan. Itulah. Kita jumpa hari Khamis nanti insyaAllah Izzah ya. InsyaAllah. Satu lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Kita jom kita tengok apa yang patut ni. Adik belum cukup lama lagi ni insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.